Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Anwar yang terbukti terkenal dengan kekuatan psikologinya, kekuatan kesabarannya, akhirnya naik berang juga. Ini apabila Anwar menjadi berang atau marah dengan dakwaan, mesej bahagian Datuk pun ada. Anwar Ibrahim Pakatan Harapan Tambun membidas tuduhan pembangkang yang mendakwa dia melanggar prinsip tata kelola dalam pengagihan kontrak. Ia susulan dakwaan Nik Muhammad Zawawi Saleh, Perikatan Nasional Pasir Putih, mengatakan bahawa wujud perbualan menerusi aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu membabitkan Syed Abu Hussein Hafiz Zaid Abdul bekas Bukit Gantang. Seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini bahawa Menteri Kewangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji kepada Bukit Gantang tak benar sama sekali. Saya yang tanda tangan, saya tahu, kata Anwar Ibrahim. Yang dengar dari mana? Daripada TikTok. Ini belajar mana? TikTok? Seorang pula dari WhatsApp, tak tunjuk fakta, kata Anwar Ibrahim. Tapi belajar kalau sebut baca Al-Quran, baca hadis, sanadnya di mana? Kata Anwar pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat hari ini. Sidang Dewan Rakyat tegang akibat Nik Muhammad Zawawi mendakwa dia mendapati wujud perbualan menerusi WhatsApp, aplikasi WhatsApp antara Syed Abu Hussein berkaitan tender pembekalan makanan kepada anggota Keselamatan Angkatan Tentera Malaysia ATM. Dia mendakwa dalam perbualan dengan seorang pegawai itu terdapat bahagian yang menyebut bahawa Datuk pun ada. Katanya ini seolah-olah memperlihatkan wujud elemen rasuah atau salah guna kuasa dalam urusan tender tersebut. Nik Muhammad Zawawi terlibat dulu membangkitkan isu berkenan pemberian tender pembekalan makanan kepada Angkatan Tentera Malaysia antara syarikat yang dikaitkan dengan Syed Abu Hussein dengan syarat syarikat Felda Disaji dan Berhad Disaji. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Game, kata ahli parlimen PAS, memang kaki fitnah. Mereka tidak berapa pintar dalam parlimen. Mereka pintar tiba-tiba hanya dalam parlimen. Tapi tak berani buat laporan SPRM ataupun polis, kata Game. Purple Turtle 5565 mengatakan, tengoklah kalau dia berani buat laporan polis dan SPRM. Buat bising dalam parlimen, tiada siapa boleh ambil tindakan. Berkata benar atau sebaliknya ahli parlimen pembangkang ini, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Top 3 pembangkang gahib ketika sesi PMQT. Ini dia. Inilah dia idol kepada pembangkang yang seringkali gahib ketika sesi PMQT di Parlimen. Kalibat top 3 pembangkang termasuk ketuanya Datuk Seri Hamzah Zainuddin tiada dalam sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat pagi tadi. Dua lagi wakil rakyat Perikatan Nasional PN yang gahib di Parlimen hari ini ialah Ahli Parlimen Marang Tan Sri Abdul Hadi Awang dan juga Ahli Parlimen Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kedua-dua mereka masing-masing iaitu Presiden dan Presiden PAS dan Presiden Bersatu. Semakan Harapan Daily mendapati Abdul Hadi bahkan tidak menghadiri mesyuarat ketiga penggal ketiga Parlimen ke-15 kali ini pada 24 dan 28 Oktober. Hari ini lebih mengejutkan, hampir semua kerusi utama di bahagian depan blok pembangkang didapati kosong.
Rata-rata netizen menyifatkan pembangkang gagal memanfaatkan peluang bersemuka secara langsung dengan Perdana Menteri semasa sesi PMQT dalam mengangkat suara rakyat. Antaranya pengguna X Amir Hamzah yang menulis pembangkang sebagai hanya bercita-cita besar mahu menjadi pemerintah, tapi bila ada peluang, mereka tidak mampu perform atau melakukannya dengan baik. Ada juga yang berpendapat jika berada di barisan belakang dalam blok pembangkang, pastinya malu setiap kali hendak berhujah melawan Perdana Menteri. Bos-bos aku tak muncul nak lead dalam parlimen, malu. Tapi itulah pembangkang, tiada otak, kecam Dr. Ramon. Sikap pemimpin utama pembangkang yang tidak menghadiri sesi PMQT juga dianggap sebagai hanya baling batu sembunyi tangan, atau dengan kata yang lebih mudah, hanya berani bercakap kalau di belakang Anwar Ibrahim. Bila bersemuka berdepan, mereka pula tidak berani sama sekali. Saudara, ketidakhadiran top 3 pembangkang juga dianggap bukti bahawa blok oposisi sekarang gagal melaksanakan peranan mereka sebagai semak dan imbang kepada kerajaan pada hari ini. Sesi PMQT merupakan pembaharuan yang dilaksanakan kerajaan perpaduan. Pada setiap Selasa, Perdana Menteri akan menjawab. Soalan yang ditujukan kepada beliau manakala Khamis ialah waktu pertanyaan-pertanyaan menteri. Sejak tahun lalu menerusi sesi PMQT, Anwar yang juga Menteri Kewangan menjawab soalan daripada para wakil rakyat dalam mesyuarat Parlimen ke-15. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gempar lagi kartel 1.8 bilion. Kalau baru-baru ini skandal pasir Selangor telah pun menjadi viral dan menggemparkan seluruh Malaysia. Kali ini kita ucapkan sabas, bravo, tahniah dan tahniah kepada SPRM kerana telah berjaya menggempur kartel membekal baja padi terbesar bernilai 1.8 bilion dibongkar SPRM. Agak-agaknya siapalah jerum besar Mat Sakau, tukang makan duit rakyat ini. Kartel bekal baja padi terbesar bernilai 1.8 bilion. Ini di mana? Siapa terlibat? Itu paling menarik. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesaki wujud kartel yang menguasai pengagihan dan perbekalan kontrak baja padi di sebuah pertubuhan bernilai 1.8 bilion ringgit. Wow, punyalah banyak. Tahniahlah kepada SPRM dan juga Kerajaan Perpaduan. Beberapa siri pembongkaran telah dilakukan SPRM dalam tempoh 2 hari ini di sekitar Kuala Lumpur, termasuk di Ibu Pejabat Pertubuhan berkenan, kementerian dan 9 syarikat yang mendapati projek berkaitan. Menurut sumber, projek di bawah sebuah kementerian yang tidak didedahkan itu yang berjumlah 1.8 bilion telah dianugerahkan kepada pertubuhan terbabit bagi tempoh 30 bulan bermula 2021 hingga tahun 2023. Pertubuhan terbabit bertanggungjawab untuk menghasilkan baja padi dan mengedarkannya kepada para pesawat di seluruh negara melalui pejabat pertubuhan peringkat negeri masing-masing. Hasil siasatan mendapati pertubuhan itu telah menggunakan 2 kaedah untuk memenuhi kontrak kerajaan, iaitu membeli terus baja-baja padi daripada 5 syarikat pengeluar dan membeli bahan mentah bagi memproses baja daripada 4 syarikat, katanya lagi. Sumber juga berkata siasatan SPRM akan
menjurus kepada kesalahan rasuah dalam perolehan baja dan bahan mentah daripada syarikat-syarikat terpilih. Siasatan juga menjurus kepada kesalahan salah guna kuasa yang mungkin berlaku di mana ahli-ahli lembaga pengarah yang terlibat dalam membuat keputusan dalam pemilihan syarikat-syarikat berkepentingan. SPRM telah merampas dokumen-dokumen berkaitan projek ini di peringkat kementerian, pertubuhan dan syarikat berkaitan dan dalam peringkat kajian mendalam, ujarnya lagi. 6 orang ahli kementerian dan pertubuhan terbabit telah dipanggil SPRM untuk ditemu bual. Sementara itu, Ketua Pesuruh Jaya Tinggi SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, ketika dihubungi mengesahkan siasatan dan tidak menolak akan menahan beberapa orang yang disyaki terlibat bagi membantu siasatan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16, Seksyen 18 dan Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Sinar Harian, ini satu lagi kepincangan di dalam pemilihan Parti Bersatu yang telah menyebabkan calon Ketua Sri Kandi muda kecewa. Ini apabila berlaku keputusan ditukar pada saat akhir. Apa yang berlaku, saudara-saudara sekalian, seorang wakil atau seorang calon yang bertanding jawatan Ketua Sri Kandi Muda Parti Pribumi Bersatu Malaysia kecewa dengan perjalanan proses pemilihan sayap-sayap parti itu yang didakwa sangat bermasalah sehingga menyaksikan keputusan asal ditukar pada saat akhir. Bekas Ketua Sri Kandi Muda Bersatu Penggal lalu, Nurul Fazila Kamarudin berkata, beliau terkejut dengan keputusan jawatan kuasa pemilihan parti JPP yang bertindak menangguhkan keputusan pemilihan sayap Sri Kandi Muda pada malam hari mengundi, yaitu Sabtu, meskipun pihaknya dimaklumkan telah memenanginya. Saudara-saudara sekalian, jelasnya tindakan JPP menangguhkan keputusan pemilihan selama 2 hari telah menyebabkan beliau memohon penjelasan. Namun tiada sebarang maklum balas diterima daripada jawatan kuasa pengurusan parti maupun JPP sendiri. Secara keseluruhannya, keputusan itu amat mengecewakan kerana proses pengundian tidak dilaksanakan JPP dengan baik. Beberapa perkara telah ditukar pada saat akhir tanpa sebarang maklum balas diberikan JPP kepada sayap-sayap Sri Kandi Muda dan bahagian-bahagian terlibat. Contohnya, bahagian yang layak bersidang dan memilih tidak dibenarkan bersidang pada hari pengundian. Bagaimanapun, ada beberapa bahagian yang tidak layak bersidang. Sebaliknya, dibenarkan melaksanakan pemilihan, katanya kepada Sinar Premium. Beliau berkata demikian bagi mengulas kekalahan kepada Ketua Sri Kandi Muda baharu Nurul Izzati Azmi pada pemilihan sayap parti berkenaan yang turut ditandingi seorang lagi calon, Hervina Rohayu dari Bersatu Bahagian Air Hitam. Keputusan itu diumumkan pengerusi JPP Bersatu Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Zabidi pada petang Isnin. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan undi diterima ketiga-tiga calon Ketua Sri Kandi Muda tidak dinyatakan. Mengulas lanjut, Nurul Fazila turut mendakwa terdapat campur tangan beberapa individu berpengaruh yang membuat ugutan kepada perwakilan Sri Kandi Muda bagi memilih calon tertentu. Berikutan itu, beliau berpandangan kes campur tangan individu-individu berpengaruh dalam parti ini telah menyebabkan proses demokrasi tidak berjalan dengan baik. Di sebalik permasalahan itu, saya sentiasa berbesar hati untuk meraihkan demokrasi dalam parti
melalui pelaksanaan proses pemilihan bersatu. Cuma saya kesal dengan proses pemilihan kali ini yang secara jelas berada di bawah pengaruh individu tertentu yang pastinya sudah menghancurkan proses demokrasi, meskipun secara permukaannya tiada perangai cair berlaku katanya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi perkembangan terkini, keputusan terkini tahanan rumah Najib dan juga berkait permohonan maaf Najib. Menurut laporan ini, ahli Parlimen Bukit Gelugur menyatakan bahawa tahanan rumah tak boleh terpakai untuk Najib. Bagaimana pula itu berlaku? Ikuti terus ulasan kali ini. Kerajaan digesa memberi jaminan bahawa langkah pelaksanaan tahanan di rumah kelak tidak akan terpakai untuk kes-kes berprofil tinggi seperti melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Perkara itu disuarakan Ramkalpal Singh PH Bukit Gelugur yang turut mempersoalkan mengapa permohonan maaf secara terbuka dibuat bekas Presiden UMNO itu dibuat selepas pengumuman kerajaan mengenai penggubalan akta bagi membolehkan hukuman tahanan di rumah sebagai alternatif untuk kesalahan tertentu. Beliau berkata setelah 5 tahun kes tersebut dibicarakan dengan 50 saksi memberi keterangan, permohonan maaf tersebut dilihat sebagai tidak relevan. Bahkan wujud elemen penghinaan terhadap mahkamah. Saya khawatir sama ada undang-undang tahanan di rumah yang dicadangkan ini adalah digubal bagi tujuan untuk Najib. Sekiranya ia digubal bagi Najib, kita perlu faham bahawa kesalahan yang beliau disabitkan masa dahulu adalah kesalahan yang amat besar yang telah menjejaskan halat tuju negara kita ini. Jadi saya berpendapat bahawa tahanan di rumah tidak boleh dipakai atau terpakai untuk kes-kes seperti yang melibatkan Najib. Dan saya mahu agar kerajaan beri satu jawapan sama ada ia akan terpakai bagi tujuan tersebut, katanya ketika sesi perbahasan Rang Undang-Undang Perbelanjaan Belanjawan 2025 di Dewan Rakyat pada Selasa. Nasib Najib sama ada diperintahkan dibebaskan atau diperintah membela diri atas 4 kes salah guna kedudukan untuk mendapatkan dana 1MDB dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram sebanyak 2.6 bilion akan diketahui pada Rabu, iaitu esok. Jika mahkamah mendapati pihak pendakwaan berjaya mewujudkan kes prima facie, maka bekas Perdana Menteri itu diperintah untuk membela diri. Bagaimanapun, sekiranya pendakwaan gagal menimbulkan prima facie, beliau itu akan dibebaskan serta-merta. Dalam pada itu, Ramkalpal Singh turut mempersoalkan sama ada Najib akan dikenakan sebarang tindakan atas kesalahan menghina mahkamah susulan permohonan terbuka baru-baru ini. Beliau juga mempersoalkan sekiranya permohonan tersebut akan mengganggu proses keputusan atau proses mahkamah yang dijadualkan esok. Kita kena ingat bahawa dalam kes ini sudah 5 tahun berlalu, 50 kes telah berikan keterangan. Permohonan maaf terbuka ini mungkin terdapat kemungkinan besar akan takluk kepada prinsip sub judice. Jadi sekiranya seorang itu memberi kenyataan awam berkenaan dengan isu-isu yang dibicarakan dan diputuskan oleh mahkamah, bukankah ia merupakan penghinaan mahkamah? Adakah Najib telah melakukan satu penghinaan mahkamah? Ini perlu diperjelaskan. Sekiranya ya, apakah tindakan akan diambil terhadap beliau? Soalnya lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Apa sudah jadi dengan pemilihan bersatu? Itu komen netizen selepas meneliti dan membaca laporan di berita harian pemilihan armada bersatu, banyak aduan dan bantahan diterima, keputusan dijangka esok. Saudara-saudara sekalian,
Kelihatannya sekarang ini terlalu banyak kebincangan yang terdapat di dalam pemilihan Parti Bersatu, terutamanya di dalam pemilihan Armada. Keputusan rasmi bagi pemilihan Armada Bersatu dijangka akan diketahui esok, selepas beberapa aduan yang dikemukakan akan diteliti dan akan dibuat kajian secara menyeluruh. Menurut laporan ini, ianya akan diselesaikan oleh Jawatan Kuasa Pemilihan Parti JPP Bersatu. Pengerusi JPP Bersatu, Datuk Seri Abdul Azim Muhammad Az-Zabidi berkata, banyak aduan termasuk berkaitan tata cara pemilihan diterima pihaknya dalam pemilihan Armada Bersatu kali ini. Kita sedang meneliti aduan dari armada bahagian. Beberapa bantahan dibuat dan insya Allah kita akan umumkan keputusan esok. Ada banyak aduan yang diterima katanya. Kita sekarang tumpu kepada keputusan Sri Kandi dan Sri Kandi Muda pula, katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Bersatu di sini. Saudara-saudara, sementara itu, Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan Bersatu, Saiful Adli Arsyad berkata, JPP tidak boleh mengenakan sebarang tindakan kepada pihak yang mengumumkan lebih awal keputusan pemilihan, khususnya dalam kalangan calon dan perwakilan Armada Bersatu. Kita JPP tidak boleh ambil tindakan kalau mereka umumkan keputusan lebih awal. Itu kena dirujuk kepada lembaga disiplin parti, katanya menjawab mengenai kedua-dua kem yang bersaing dalam pemilihan Armada Bersatu mengumumkan kemenangan masing-masing semalam. Ini menimbulkan perdebatan dalam dunia politik netizen. Kata mereka, bagaimana pula ada dua pengumuman yang berbeza. Kem yang satu umumkan mereka menang, kem yang satu juga mengumumkan mereka menang. Jadi, bagaimana pula itu terjadi? Media semalam melaporkan keputusan tidak rasmi membabitkan pertembungan 1-1 bagi jawatan Ketua Armada Bersatu Malaysia memihak kepada Akmal Zainal Zahir. Menerusi kenyataan Pusat Pengiraan Undi Sayap itu memaklumkan Akmal Zahin memperoleh 2,432 undi mendahului pesaingnya Muhammad Hilman Idham yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gonbak Setia dengan 2,356 undi. Keputusan ini adalah hasil daripada penjumlahan undi bagi 112 daripada 115 bahagian yang layak bersidang dan memilih pada Sabtu lalu. 3 bahagian tidak dijumlahkan undinya disebabkan 2 daripadanya tidak menjalankan persidangan, yaitu bahagian Bangi dan Kuala Krau. Sementara persidangan di bahagian Ampang terbatal. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang hangat pada hari ini ialah melibatkan ejekan pembangkang terhadap Anwar Ibrahim. Mereka selamba saja mengejek, bahkan ada juga yang mempersenda Anwar Ibrahim kerana perkara-perkara yang remeh-temeh. Kalau kemarin bercakap tentang songkok yang sengit dipakai oleh Anwar Ibrahim pun boleh jadi bahan. Nampaknya pembangkang sudah kehilangan modal politik mereka, kata netizen. Apa yang berlaku hari ini ialah apabila Anwar Ibrahim sekali lagi memberikan teladan yang terbaik bagaimana menjadi pemimpin yang hebat. Apabila beliau dipersenda kerana ketimbang, ini jawapan bersahaja Anwar kepada pembangkang. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, tidak tersinggung dengan segelintir ahli parlimen yang mempersendakan perkataan ketimbang yang digunakannya. Ini adalah teladan pemimpin yang luar biasa. Meskipun diejek, meskipun dizalimi, meskipun dipersenda, Anwar Ibrahim tidak
memberikan reaksi yang keterlaluan. Bahkan beliau tidak pun tersinggung dengan perbuatan jahat seperti itu. Anwar Ibrahim hanya menjawab dengan begitu bersahaja. Sebaliknya, Anwar Ibrahim menyarankan agar ahli politik meningkatkan penguasaan bahasa supaya tidak kebingungan. Inilah cara Anwar Ibrahim menyekolahkan para pembenci hater beliau, yang mana hanya kerana bahasa ataupun hanya kerana perkataan ketimbang, mereka seolah-olah sudah menang. Tapi Anwar Ibrahim pula menyekolahkan mereka dengan berkata, ahli politik perlu meningkatkan penguasaan bahasa. Sebenarnya netizen di dalam pemerhatian melihat perbahasan di Dewan Rakyat bukan saja menyarankan ahli politik meningkatkan penguasaan bahasa dari segi tata bahasa ataupun laras bahasa, tetapi juga netizen kata, para pengulas politik kata, mereka juga harus belajar perkataan yang beradab. Kerana kebanyakan ahli politik, terutamanya ahli parlimen yang berbahas di Dewan Rakyat, berbahas tanpa adat sama sekali. Adabnya memang ke laut, manakala tidak perkataan yang tidak sepatutnya, cemoh mencemoh, ejek mengejek, provokasi melampau tetap berlaku di dalam Dewan Parlimen. Anwar Ibrahim kata, saya pakai songkok sengit sikit pun dia marah. Pakai baju Melayu dengan capal pun tak kena, kata Anwar Ibrahim. Kemudian saya guna istilah-istilah baharu seperti ketimbang pun dia bingung sikit, tidak faham. Kita sebagai pemimpin, kita tingkatkan penguasaan bahasa. Dulu tak ada alaf, saya gunakan. Dulu tak ada mampan, saya perkenalkan. Tiada telus, saya perkenalkan. Tidak popular perkataan kesenjangan, kita popularkan. Jadi, kita didik anak-anak menggunakan bahasa, katanya semalam. Pada masa sama, beliau juga menegur sikap ahli-ahli parlimen di Dewan Rakyat yang hanya tahu mengecam ketika berbahas. Masa pembentangan belanjawan 2,5 jam. Kalau dengar saya tak kecam orang, saya tak kecam dan maki orang. Tapi segelintir ahli parlimen walaupun dalam perbahasan maki hamun, kata Anwar Ibrahim. Anwar berkata beliau sebolehnya enggan melayan cemuhan segelintir pihak kerana jika dilayan kerja tidak akan selesai. Bagi saya kalau nak jawab benda ni letih kita, kerja tak jalan, kata beliau. Saya singgung perkara ini kerana tak jawab orang kadang keliru. Jawab sikit-sikit bolehlah, kita nak tumpu kerja, ujar Anwar Ibrahim. Ungkapan ketimbang yang digunakan Perdana Menteri ketika belanjawan 2025 dipersoal oleh pembangkang kerana mendakwa ia tidak didapati dalam perbendaharaan, kata Dewan Bahasa Pustaka. Susulan itu, Dewan Bahasa dan Pustaka memaklumkan ia akan dimasukkan ke dalam Kamus Dewan Perdana edisi kedua. Perkataan tersebut merupakan kata sendi nama yang bermaksud menyatakan atau menunjukkan perbezaan atau perbandingan antara sesuatu. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Jenayah tetap jenayah. Permohonan maaf Najib tiada makna. Itu satu lagi berita paling menyedihkan untuk Najib. Apa yang berlaku? Permohonan maaf Najib Razak dalam isu skandal 1MDB tidak memberikan sebarang makna kerana ia telah diputuskan oleh mahkamah, kata DAP. Ini bukan soal terima apa-apa permohonan maaf. Dengannya permohonan maaf atau tidak, jenayah tetap jenayah. Dia telah pun disabitkan dan dibuktikan oleh mahkamah. Dia didapati bersalah. Itu adalah fakta, kata beliau lagi. Jadi pada saya, permohonan maaf itu tidak bawa apa-apa makna. Kata Setiausaha Agung DAP, Anthony Luke, dipetik sebagai berkata kepada pemberita di Kuala Lumpur hari ini. Terdahulu, Najib memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pemerintahannya dan pentadbirannya.
tetapi mempertahan dirinya tidak bersalah. Permohonan maaf itu dibacakan oleh anaknya Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Sementara itu, ditanya pendirian DAP jika Najib diberikan hukuman tahanan di rumah, Anthony Loke berkata cadangan itu diketengah untuk reformasi penjara, bukan berkaitan Najib. Ini bukan soal Najib. Terdapat ambang tertentu bahawa jenayah tertentu tidak boleh dimasukkan ke dalam tahanan rumah. Dan sudah tentu, jenayah yang serius tidak dibenarkan di bawah tahanan rumah. Dia dipetik sebagai berkata oleh Malaysia Gazette. Najib sedang menjalani hukuman penjara di penjara Kajang selepas disabit bersalah dalam kes rasuah SRC Internasional berjumlah 42 juta ringgit. Dia dihukum penjara 12 tahun dan didenda 210 juta, tetapi lembaga pengampunan mengurangkan hukuman kepada 6 tahun penjara dan denda 50 juta ringgit. Selain kes SRC Internasional, Najib juga masih berdepan pertuduhan di mahkamah berkaitan kes 1MDB melibatkan dakwaan rasuah RM2.28 bilion dan pecah amanah jenayah berkaitan International Petroleum Investment Company berjumlah 6.6 bilion. Kes pindaan laporan audit 1MDB dan pengubahan wang haram melibatkan RM27 juta dana SRC Internasional juga masih berjalan. Beberapa komen daripada netizen tentang isu dan juga kenyataan daripada Anthony Loke ialah, warga Mas biasa kata, walaupun lewat, akhirnya pucuk pimpinan DAP telah pun bersuara dengan perkataan-perkataan yang tepat. Syabas, kata warga Mas biasa. Harimau Satu kata dalam ruangan komen di Malaysia kini, kalau kita namakan penjenayah-penjenayah yang lebih high profile, you tak boleh jawab Loke, kata beliau. Baik tutup mulut saja, kata Harimau Satu. Masalah pengangkutan dan pemandu pemangkutan berlambak. Selesaikan ini dulu, ini pun tak tahukah, kata Harimau Satu. Brownie kata, wow, first time after the formation of Kerajaan Madani, DAP speak. Second spoke out. Let's see how Akmal will react, kata Brownie. Red Parrot kata curi RM RM2.60, curi RM26, curi RM2.600, curi RM260,000, curi 2.6 juta, semuanya mencuri. But different scale and different magnitude. If someone stealing huge amount of money, what more, hold top position in government, he should serve the sentence fully in the prison, kata Red Parrot 2782. Saudara-saudara sekalian, EKJ pula kata, thank you YB Anthony. E1976 kata setuju, jumlah bukan sedikit yang telah dicuri, gelaran selamanya. Green Puma 9227 kata setuju. Apa pula pendapat anda semua? Jenayah tetap jenayah, permohonan maaf Najib tiada makna, kata Anthony Loke. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen anda.